warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semua sihat eh? Alhamdulillah. Dah kena kuarantin lah. Ada yang 37.5 kata tak? Rasa macam nak demam-demam ada tak? Ni sampai sini baru 37 je leh. Okey. Diharapkan semua yang ada pada hari ni ialah yang ada semalam lah. Ada yang tak dapat hadir juga yang semalam? Ada eh? Semua ada eh? Okey, alhamdulillah. Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Zul selaku ketua pusat di sinilah. Ini pusat pembiakan dan pengeluaran ni, Pusat Pertanian Bukit Go lah. Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Yang sebelah sana ialah pejabat saya, Pusat Pertanian Bukit Go, Federal Persekutuan, yang ni estate. Jadi terima kasih atas kesudian tuan rumah lah menyediakan tempat untuk kita hands on. Terima kasih juga kepada pihak Urustia bahagian latihan untuk memberi peluang kepada kita semua pada hari inilah. Jadi hari ini hari terakhir tuan-tuan bahagikan kepada 5 kumpulan selepas ni. Kita akan bahagikan selepas ni. Sebelum tu tuan-tuan akan tengok hands on dululah. Sebelum kita laksanakan hands on kita pada hari ini, pertamanya apa yang tuan-tuan tengok ni antara peralatan yang kita gunakan untuk dipanggil toolkit box bagi cantuman dewasa durian. Ini dah anggap full package lah. Sebelum tu saya nak tengok Payah bagi parang tu Payah. Saya nak tengok parang tu. Okay. Besar macam tu yang Payah punya satu. Okey ya. Dengar semua jelas kan? Okey, lepas ni semua akan berpeluang untuk buat hands on cantuman dewasa durian. Secara berkumpulan kita akan tengok mana-mana pokok yang bersesuaian. Macam tuan-tuan tengok ni, sini ialah petak mata tunas lah. Ada pelbagai variety di sini. Maknanya kalau tuan-tuan tengok jarak bukan 10 meter kali 10 meter lah. 30 kaki kali 30 kaki tu untuk petak ladang komersial durian. Selalunya untuk petak mata tunas kita buat 10 kaki jarak 10 kaki sahaja jarak dia. Okey, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan apa keperluan dia. Dan mata tunas tadi. Okey. Pertamanya saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan lah sebahagian daripada antara peralatan lah yang kita gunakan. Okey. Ini dia tinggalkan. Tinggalkan, tak apa. Okey. Ini antara contoh peralatan yang kita gunakan lah. Minimum peralatan, saya ceritakan dulu dia ada minimum peralatan dia. Okey. Okey. Minimum peralatan dia yang akan kita gunakan lah. Tak semestinya tuan-tuan nak kena ada lengkap. Tapi bila hands on kita tunjuk seboleh-bolehnya paling lengkap tuan-tuan kena ada. Okey. Yang paling penting sekali yang tuan-tuan kena ada ialah mata tunas. Okey. Ini contoh mata tunas lah. Okey. Lebih kurang dalam 10 inci lah. Okey, lebih kurang dalam 10 inci potong. Kita hanya pakai lebih kurang 1 ataupun 2 3. Jadi kita sekejap kita akan pakai, jelas kan? Kita akan pakai lebih kurang 1, 2 dan 3 sahaja. Minimum, jangan pakai 1 lah. Kita letakkan di sini. Sekurang-kurangnya minimum 3 mata tunas lah untuk kita nak letakkan sebagai cantuman dewasa. Hari ni kita akan buat kaedah patching ya. Tampak. Tapi kita tak akan buat, kita tak akan potong lah. Tak ada tunggul lah. Tuan-tuan akan tengok lah. Cik Zul tak bagi Cik Zul lah. Tak boleh lah. Okey, kita tak boleh potong. Kita akan tengok mana yang ada. Cuma sebab hari ni hands on demonstrasi kita nak tunjuk. Yang penting-penting sekali tuan-tuan ada mata tunas lah. Ini contoh mata tunas yang kami ambil di petak belakang. Cumanya nak beritahu ni mata tunas durian Brunei. Okey, durian kampung hutan. Okey, kami ada sampel pokok durian kampung dengan durian hutan dekat belakang. Saja simpanlah dulu durian asal di sini. Saya ambil yang ni sebab mata tunas ni lebih besar, mudah untuk tuan-tuan nak buat hands on nanti. Okey, mata tunas yang ada untuk kelon-kelon yang saya kecil daripada ni. Jadi agak rumit lah nanti nak buat. Tuan-tuan nak rau tengok putus. Bukan banyak, nak dapat banyak ni pun susah tuan-tuan Nak dapat banyak ni susah. Okey. Jadi ini mata tunas yang kita perlukan. Okey, satu. Yang kedua, untuk cantuman dewasa, tuan-tuan perlukan, saya tunjuk satu yang ada di pasaran lah.
Okey. Ini nak kikis kulit durian lah. Cambium tu kan, nak sampai kat cambium apa semua. Ini boleh dapat juga ni. Dia ada dijual di pasaran. Tapi sebenarnya keperluan untuk kikis kulit durian tak ada masalah untuk tuan-tuan nak buat. Cuma kita kena elakkan, janganlah kikis pakai pisau macam ni. Nampak tak? Okey. Pisau macam ni tak sesuai untuk kikis kulit durian. Okey. Kita nak kikis nanti. Juga pisau yang bersesuaian lah. Okey. Cadangan saya, tuan-tuan dapatkan, tahu parang macam ni? Parang menebah kan? Cangkuk ujung macam ni. Sebab bentuk dia lebih leper apa? Tirus lah kan? Supaya nanti sama ada tuan-tuan nak sisir kulit durian daripada bawah ke atas macam ni mudah. Tuan nak tolak, kemudian ataupun daripada atas ke bawah bulat. Dia yang tak bolehnya ke tepi, kiri dan kanan. Kalau boleh buat hebatlah. Ke atas ke bawah, bawah ke atas. Okey, ini yang paling sesuai. Okey. Boleh cari kan? Tak ada masalah. Yang pentinglah, mata tunas dah ada, parang dah ada, pisau pencantum. Okey. Oh, lama DIY. Tiga barang lah. Yang ni pisau cantum. Harga dia di pasaran sekarang, saya ingat harga dia lebih daripada RM150 satu. Kalau hilang saya cari tuan-tuan ni. 150 lebih lah harga dia. Banyak jasa lah ni. Yang tu. Okey, buka. Satu lagi saya pesankan tuan-tuan, lupa tadi, parang ni mesti tajam ah. Melekat pastikan tajam. Memang tajam betul ni. Nak sembelih apa boleh ni. Memang tajam, pastikan tajam. Okey. Baru risau tu. Okey. Ini contoh sekarang lah. Harga dia saya tak pasti yang ni, sebab kami dibekalkan oleh bahagian latihan Putrajaya toolbox sekali dengan yang ni. Okey. Ini pisau mencantum. Boleh gunalah sama ada pisau ni ataupun pisau ni. Ada setengah orang mencantum dia guna pisau ni juga. Ada juga. Tapi bergantung kepada kepakaran tuan-tuan lah. Boleh buat pisau sekupang, dua kupang tu boleh buat juga. Kan, tak ada masalah. Tapi bergantung pada tuan-tuan. Tapi sebagai orang yang ada ladang komersial, nak buat benda ni, saya ingat lebih baik kita buat kaedah profesional lah, bukan amatur. Kan, nak guna itu cerita lain. Bila dah pakar, kan, boleh pakai pisau apa pun. Yang penting hasilnya sama dan berkualiti. Okey. Contoh lagi yang apa lagi yang diperlukan selain daripada tu ialah pisau tu apa? Ni. Saya tunjuk ini tajam tuan-tuan Jilat. Mata jilat, tahu kan? Tapi yang ni yang dipatahkan dah. Kita dah patahkan yang ni. Okey, kita dah patahkan yang ni. Dia sekeping, kita akan guna untuk kita nak siap nanti mata tunas nanti. Kita nak apa nama? Siat bahagian permukaan dia tu lah. Sebab dia kecil, kita tak boleh pakai pisau yang tu, mungkin dia akan terputus. Dia nak pisau yang betul-betul tajam. Kalau jilat mata nesek macam ni, dia memang dia tajam lah. Dia tajam. Okey, berhati-hati ya. Nanti tuan-tuan saya ingatkan, benda ni tajam parang tajam, pisau tajam, berhati-hati. Okey, keselamatan tanggungjawab sendiri ya. Tak ada isu sama menyaman bagi yang latihan nanti. Okey, ini kami beritahu utamakan keselamatan. Apa-apa pun tuan-tuan beringat, kita main dalam keadaan permukaan bercerun. Kemungkinan kecederaan boleh berlaku bila-bila masa tengah duk pegang parang tuan-tuan tergelecoh. Ingat, tajam tu. Okey, utamakan keselamatan. Itu yang paling penting sekali. Okey, seterusnya tuan-tuan kena ada pita pencantum. Okey? Ini salah satu pita pencantum yang kita pakai Saiz dia lebih kurang 1 inci. 1 inci lebih. Dia ada double layer Boleh guna dua Dia ada. Di sini kalau kita tengok dia ada dua. Kita buka kita tengok. Dua ni maksudnya tuan-tuan boleh pakai 2 kali lah. Faham maksud saya? Okey Jangan letak dua-dua terus macam ni. Okey, buka je. Okey, buka pakai satu. Sebab kita mungkin akan pakai banyak. Pakai banyak lah untuk kita nak balut nanti. Jadi kami ada pun yang ni sahajalah dibekalkan dalam ni. InsyaAllah cukup untuk kita nak buat. Okey, tak ada masalah lah. Kita akan tengok yang ni. Ini pita pencantum penting. Okey, untuk cantuman dewasa durian yang ni penting
sebelum peringkat akhir, kita akan pergi kepada dulu ada tukul. Okey, tukul dan juga paku. Okey. Okey, paku lah. Lebih kurang 2 inci setengah ataupun 3 inci boleh lah. Okey. Paku lah. Ini penting. Yang barang yang perlu ada lah. Okey, ini antara contoh peralatan yang perlu. Saya ingatkan, mata tunas yang tuan-tuan dapat, jadi kalau nak ambil pagi, contoh kita ambil awal pagi pukul 8, maksudnya sehari sebelum tu kita bertolak dah ke sana, bermalam. Pagi esok ambil mata tunas ni, dan seterusnya selesai ambil mata tunas, terus balik daripada Serdang. Balik bukan balik rehat, balik untuk mencantum. Okey, maksudnya nak buat cantuman. Cara dia untuk bagi dia tahan, sebab benda ni agak sensitif lah di mata tunas yang hidup. Okey, balut dengan kertas suat khabar, basahkan kertas suat khabar. Nak ikat pun tak apa, tak ikat pun tak apa. Dan simpan dalam kereta atau dalam box, supaya dia tak terdedah kepada matahari dan suhu yang panas lah. Tempoh paling lama saya ingat boleh bertahan ialah 1 malam saja saya bagi. Sebab persen dia untuk menjadi akan semakin menurun, bergantung kepada berapa lama dia disimpan. Maksudnya tak boleh simpan 2-3 hari. Buat balik pagi ni, peluang dia hanya pagi ni buat, tengah hari, petang, malam. Elakkan buat tengah hari lah. Kalau kawasan tidur tak ada masalah ha. Malam, nak buat malam, sanggup buat malam tak apalah. Pagi, petang. Kalau bermalam 1 malam, simpan dengan kertas suat khabar yang berbalut tadi. Buat untuk pagi. Jangan simpan peti ais. Jangan simpan peti ais. Kalau nak simpan peti ais boleh tempat frozen tu. Ini ajaran sesat ni, jangan percaya. Mudah je. Bagus. Tak boleh maksudnya tu. Kadang-kadang cikgu ni jahat juga. Simpan tempat beku, buat keluar esok jenuh tengok. Dah kerah. Telefon saya, Cik Alif, pasal apa mata tunas saya kerah? Simpan kat mana? Kat peti beku. Bagus. Okey, tak boleh balut dengan kertas suat khabar, basahkan, simpan. Boleh. 1 malam je saya bagi. Esok habiskan. Jadi jangan ambil mata tunas sampai selori. Nak buatnya sekilo je. Bawa balik mata tunas sekerat lori. Nak buatnya mata tunas payah dapat tuan-tuan. Kalau macam ni, mata tunas nampak tak ni? Nampak kan? Celah ketiak ni, celah ketiak dia lah ni. Malah saya tunjuk ketiak saya ni, ketiak dia ni. Kan? Mata tunas 1, 2, 3. 2, 3. Okey. Yang boleh digunakan lah. Nanti saya minta staf saya tunjuk lah. Okey, saya akan tunjuk. Yang paling penting simpan tu. Okey, jadi nak ambil mata tunah, kena tengok berapa tempoh masa dia, buat anggaran. Okey. Biarkan dia pokok tak apa, tapi dia akan membesar. Jadi kena beringatlah. Okey. Ya saya. Jadi kalau kita nak bawa kita ada box tu, kita taruh air batu dulu, kita lapis dengan kain. Nanti kita taruh atas dia. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau terlalu sejuk pun ada efek juga. Sebaik-baiknya setakat kita buat dengan kertas suat khabar, tidak terlalu sejuk. Mungkin dengan air saja akan sejuk. Sebab kadar kita nak cuma dia tidak terlalu stres lah. Mata tunas tidak terlalu stres. Bukan kita nak dinginkan dia. Dah, elakkan dinginkan dia. Sebab dia ada efek. Kalau terlalu jauh mungkin boleh. Tapi tuan-tuan kena perhati tengoklah. Sebaik macam tu. Selalunya kalau tuan-tuan dah tetap balut dengan kertas suat khabar, basahkan. Kalau perjalanan 4-5 jam tak ada masalah. Berhenti dan basahkan kembali, tak ada masalah. Kalau kertas tu dah kering, basahkan balik. Malam tu macam tu juga, basahkan kertas. Yang penting kertas suat khabar tu basah. Sentiasa basah.